Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pelajar-pelajar sekalian? Saya harap semua pelajar berada dalam keadaan sihat dan sejahtera pada hari ini dan bersedia untuk mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran pada hari ini. Okey, adakah pelajar-pelajar bersama saya sekarang? Terima kasih kerana bersedia. Hari ini, cikgu akan berkongsi tentang satu lagi kemahiran berbahasa dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Sebelum memulakan proses pengajaran pada hari ini, cikgu ingin meminta pelajar melihat kepada gambar yang diberikan. Okey, cuba perhatikan gambar tersebut. Cuba bina beberapa ayat berdasarkan gambar tersebut. Okey, terima kasih kepada pelajar yang berkenaan kerana telah berjaya membina ayat berdasarkan gambar yang telah dipaparkan. Okey, kita lihat bersama-sama gambar ayat tersebut, iaitu ayat pertama, Lionel Messi menyepak bola. Dan ayat yang kedua ialah bola disepak oleh Lionel Messi. Jadi kalau kita lihat kepada kedua-dua ayat tersebut, kita akan melihat dua kata kerja yang berbeza, iaitu perkataan menyepak dan perkataan disepak. Baiklah pelajar, cuba lihat kepada gambar yang seterusnya. Okey, saya bagi peluang kepada pelajar untuk membina dua ayat lagi berdasarkan gambar tersebut. Okey, cuba kita lihat kepada contoh yang dikemukakan oleh pelajar berdasarkan gambar yang diberi. Ayat yang pertama, terima kasih kepada pelajar yang telah memberikan contoh terbaik untuk gambar tersebut. Cuba lihat kepada ayat yang pertama, iaitu budak itu memancing ikan. Dan perhatikan juga kepada ayat yang kedua, ikan dipancing oleh budak itu. Jadi kalau kita lihat kepada kata kerja dalam kedua-dua ayat tersebut, menggunakan kata kerja yang sama, iaitu pancing, satu berimbuhan me, yang kedua pancing juga berimbuhan di. Jadi pada hari ini, cikgu akan memperkenalkan tajuk, iaitu ayat yang dikemukakan, iaitu, terima kasih kepada pelajar, iaitu ayat aktif dan ayat pasif. Pelajar-pelajar tahu apa yang dimaksudkan dengan ayat aktif dan ayat pasif? Kita akan berkongsi semua perkara tersebut dalam pelajaran pada hari ini. Baiklah, para pelajar, semua telah bersedia? Kalau bersedia, sila ikuti dan perhatikan contoh-contoh yang akan dibincangkan pada hari ini. Semoga contoh-contoh ini akan memberi penjelasan yang jelas atau terperinci kepada kita untuk memahami kedua-dua ayat tersebut. Okey, ayat aktif. Apa yang dimaksudkan dengan ayat aktif? Cuba pelajar perhatikan atau fikirkan semula tentang contoh ayat aktif yang telah dikemukakan tadi. Okey, mana satu ayat aktif berdasarkan kedua-dua contoh tadi? Okey, terima kasih pelajar. Pelajar telah tahu, iaitu ayat aktif ialah
ayat yang mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai judul atau unsur yang diterangkan. Dan ayat tersebut menggunakan kata kerja aktif. Ayat ini boleh dibahagikan kepada dua, iaitu ayat aktif transitif dan ayat aktif tak transitif. Walau bagaimanapun, pada hari ini, cikgu tidak akan membincangkan bahagian yang kedua, iaitu ayat aktif tidak transitif. Hal ini demikian kerana ayat tersebut tidak boleh ditukarkan kepada ayat pasif. Okey? Seterusnya, cuba kita lihat kepada beberapa contoh ayat aktif. Okey, yang pertama, emak menggoreng nasi. Subjek yang penting di sini ialah emak. Dan predikatnya ialah menggoreng nasi, merujuk kepada kerja yang dilakukan oleh emak, iaitu melakukan kerja menggoreng nasi. Okey. Yang kedua, Amin sedang membaca buku. Cuba lihat kepada perkataan yang diwarnakan dengan warna merah, iaitu sedang membaca buku. Cuba lihat kepada subjek, iaitu Amin, melakukan kerja. Kerja itu berlaku sekarang. Kerja itu ialah membaca. Dan kita lihat kata kerja tersebut menggunakan imbuhan mem. Itulah yang dimaksudkan dengan aktif, ayat aktif. Seterusnya, lihat contoh yang ketiga. Kumpulan itu perlu menyediakan projek untuk pameran Minggu Alam Sekitar. Perkataan yang perlu di sini diperhatikan ialah kumpulan itu dan kata kerjanya ialah menyediakan, perlu menyediakan. Jadi kalau dilihat di sini, perkataan menyediakan itu ialah kata kerja aktif. Dan seterusnya, mereka sedang menyiapkan tugasan akhir tahun. Okey, cuba lihat subjeknya ialah mereka. Kata kerja sedang menyiapkan. Cuba kita lihat juga kepada kata kerja berkenaan menggunakan imbuhan men, kan. Dan objeknya ialah tugasan akhir tahun. Okey, ada apa-apa soalan para pelajar sekalian? Okey, kalau tiada, kita lihat kepada yang kedua, iaitu ayat pasif. Ayat pasif sebenarnya hampir sama ataupun sama dengan ayat aktif tadi, cuma kita perlu melihat kepada kata kerja. Iaitu ayat ini sebenarnya terbentuk daripada ayat aktif transitif. Sama maksudnya ataupun istilahnya, ayat pasif mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai judul atau unsur yang diterangkan. Cuma perbezaannya di sini kita akan dapat perhatikan melalui contoh-contoh yang diberi. Okey, cuba lihat kepada contoh. Saya ambil contoh daripada ayat aktif tadi. Nasi digoreng oleh emak. Jadi subjek yang penting sekarang ialah nasi. Okey, nasi yang penting sekarang. Kalau dalam ayat aktif tadi, yang penting ialah emak. Sekarang dalam ayat pasif sekarang,
ialah yang penting ialah nasi. Faham pelajar? Dan cuba kita lihat perbandingannya ialah sekarang kata kerja sudah bertukar, menggoreng tadi jadi digoreng. Okey? Kalau ada soalan, cuba kemukakan sekarang. Kalau tiada, cikgu nak teruskan kepada contoh yang seterusnya. Okey? Cuba lihat kepada contoh ayat yang kedua. Kalau pelajar perhatikan tadi, sedang membaca. Sekarang ini, kita lihat fokusnya ialah buku itu. Sedang dibaca. Kata kerja sekarang bertukar dari membaca kepada dibaca. Dan selepasnya ialah pelaku kepada kerja tersebut, iaitu Amin. Okey, cikgu teruskan dengan contoh yang ketiga. Pakaian itu saya beli dari kedai itu. Okey, sekarang ini kalau kita lihat kepada contoh yang diberi, saya beli. Okey, cuba pelajar perhatikan kepada ayat tersebut. Saya beli. Kenapa saya beli? Kenapa bukan dibeli oleh saya? Boleh pelajar berikan respon? Okey, sebenarnya perkara ini telah dinyatakan dalam buku teks anda semua. Okey, nanti kita akan perhalusi buku teks tersebut supaya kita dapat penjelasan yang lebih jelas. Okey, kemudian selepas ini apabila cikgu beri contoh, cuba perhatikan betul-betul kepada contoh tersebut. Okey, dan seterusnya ayat yang keempat, surat itu telah saya hantar. Kalau kita lihat kepada ayat 1 dan ayat 2, kata kerjanya ialah digoreng, dibaca. Sekarang ini, ayat yang ketiga, pakaian itu saya beli. Mana imbuhan di? Mana imbuhan di dalam ayat yang keempat? Hantar. Kenapa tidak ada imbuhan di? Okey? Kita akan bincangkan sebentar lagi apabila cikgu berikan contoh-contoh cara atau strategi menukar ayat aktif kepada ayat pasif. Sebelum itu, cikgu hendak anda semua lihat, pelajar-pelajar semua melihat kepada buku teks muka surat 7. Okey, kalau tiada masa hari ini, bulan nanti beri sedikit masa untuk meneliti buku teks anda pada muka surat 7. Boleh pelajar sekalian? Okey, terima kasih. Jadi hari ini cuba cari ruang dan peluang untuk meneliti buku teks pada muka surat 7. Juga cuba perhatikan buku teks anda pada muka surat 82, 89, 109 dan 120. Baiklah, para pelajar sekalian, kita teruskan pelajaran pada hari ini. Hari ini cikgu nak berkongsi formula. Dalam matematik kita ada formula. Dalam bahasa Melayu, siapa kata kita tidak ada formula? Sebenarnya kita juga ada formula. Baiklah, ayat aktif. Cuba ingat formula ini, iaitu mestilah subjek diikuti dengan kata kerja aktif, diikuti dengan objek dan juga keterangan. Walau bagaimanapun, para pelajar
akan berhadapan juga dengan ayat yang hanya ada 3 bahagian, iaitu subjek, kata kerja aktif, objek, dan itu sahaja. Bermaksud tidak ada unsur keterangan. Keterangan di sini merujuk keterangan masa, keterangan sebab, dan juga keterangan tempat. Dan cuba kita perhatikan juga kepada bahagian yang kedua, iaitu ayat pasif. Apa bezanya ayat aktif dengan ayat pasif? Cuba lihat. Sama. Ada subjek, ada kata kerja, ada objek, ada keterangan. Cuma, apa yang membezakan di sini? Para pelajar sekalian, boleh tolong respon? Okey, terima kasih para pelajar. Nampak sudah dengan jelas bahawa yang berbeza di sini ialah yang kedua. Unsur yang kedua, iaitu untuk ayat aktif menggunakan kata kerja aktif, untuk ayat pasif menggunakan kata kerja pasif. Okey, jelas? Para pelajar, jelas? Kalau jelas, cikgu hendak pergi kepada langkah yang seterusnya. Kita lihat kepada cara menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif dan juga cara menukarkan ayat pasif kepada ayat aktif. Okey, para pelajar, sudah bersedia sekarang? Kalau sudah, cuba lihat kepada contoh ayat yang cikgu akan bincangkan pada hari ini. Okey, cuba lihat kepada ayat tersebut. Cikgu bagi ayat yang mudah dahulu supaya kita menguasainya terlebih dahulu. Bahagikan ayat tersebut kepada bahagian-bahagian yang betul, agar apabila kita membina ayat aktif ataupun pasif daripada ayat yang diberikan, kita akan mendapat jawapan yang betul. Bermaksud tindakan yang kita lakukan itu betul. Okey, sedia semua? Jadi kalau kita lihat kepada ayat ini ialah ayat betul. Ayat aktif. Kenapa? Kenapa para pelajar? Kerana menggunakan kata kerja aktif, iaitu membaiki. Okey, cuba lihat pembahagian kepada ayat ini. Mana subjek? Mana kata kerja? Mana objek? Ada tak unsur keterangan? Mana subjek? Mana kata kerja? Ada tak objek? Mesti ada. Cuma yang keempat, ada atau tidak unsur keterangan. Jadi dalam ayat ini sebenarnya hanya ada 3 bahagian sahaja, iaitu subjek, apa dia? Mereka. Okey. Kata kerja, apa dia para pelajar sekalian? Ya, betul, membaiki. Dan objeknya ialah jalan itu. Sekarang ini, yang timbul persoalan kepada kita ialah bagaimana cara hendak kita menukarkan ayat aktif tersebut kepada ayat pasif. Okey, ingat semula apa yang telah cikgu perkatakan sebelum ini. Okey, beri perhatian pelajar sekalian kepada ayat tersebut. Sedia? Okey, kalau bersedia, cuba lihat. Ambil objek, letakkan di hadapan. Dia akan
objek itu akan berfungsi sebagai subjek dalam ayat aktif. Kemudian, kata kerja, apa tadi para pelajar? Kata kerja apa? Membaiki perlu ditukarkan kepada kata kerja pasif, iaitu dibaiki. Imbuhan mem ditukar kepada imbuhan di. Dan kita letakkan oleh, iaitu unsur sampingan, okey, dan diikuti oleh pelaku mereka. Ada soalan? Kalau tiada, cuba lihat kepada contoh yang kedua. Sedia? Okey, cuba lihat kepada contoh yang kedua. Saya akan menghadiri kursus itu. Sekarang ini, cuba lihat kepada subjek. Subjeknya ialah saya. Kata kerja ialah akan menghadiri. Akan ialah kata bantu, menghadiri ialah kata kerja. Jadi akan itu membantu kata kerja. Apa fungsi akan? Membantu kata kerja. Perkataan kata kerja menghadiri itu belum lagi berlaku. Akan berlaku. Kata bantu yang lain seperti telah. Okey, apa maksud telah? Perkara yang sudah berlaku. Jadi yang ini akan menghadiri bermaksud perkara itu belum lagi berlaku. Dan seterusnya objek, iaitu kursus itu. Dalam hal ini, para pelajar cuba beri perhatian kepada pelaku. Ini yang akan cikgu tekankan. Ini yang perlu, hal ini yang perlu diperhatikan oleh para pelajar dengan berhati-hati. Cuba fikir dengan berhati-hati. Cuba rujuk semula cikgu beritahu tadi, muka surat 7 tadi, faham betul-betul. Apabila pelakunya ialah saya ialah kata ganti diri pertama. Okey, apabila saya merujuk kepada kata ganti diri pertama, kena ingat, kita perlu ingat bahawa saya merupakan kata ganti diri pertama. Dalam ayat pasif, kata kerja tidak boleh diletakkan imbuhan di. Jadi, menghadiri itu tidak boleh kita tukar kepada dihadiri. Faham pelajar? Dihadiri. Salah. Kemudian, tidak boleh ada unsur oleh. Okey, cuba lihat pada ayat ini. Contoh jawapan. Kursus itu ambil sebagai subjek. Okey, akan saya hadiri. Akan kata bantu. Perlu ingat para pelajar di sini, kursus itu akan saya hadiri. Apabila ayat pasif melibatkan kata ganti diri pertama, okey, kata ganti diri pertama itu perlu hadir sebelum kata kerja. Dan kata kerja tidak boleh berimbuhan awalan. Cuba lihat kepada contoh berkenaan. Kursus itu akan kata bantu, mana kata kerja? Hadiri. Jadi, saya perlu berada sebelum kata kerja. Hadiri. Jelas pelajar? Okey, jelas. Sekarang ini kita lihat kepada yang ketiga. Yang ini kita lihat kepada ayat yang lebih panjang.
lebih daripada berapa bahagian para pelajar? Lebih daripada 3 bahagian. Jadi kita kena tentukan mana subjek, mana kata kerja, mana objek dan mana unsur keterangan. Okey, berikan jawapan pada saya. Okey, betul. Okey, kita lihat kerajaan ialah subjek. Kata kerja telah memperuntukkan. Objek ialah wang sebanyak 7 bilion ringgit. Okey, saya betulkan terus kepada para pelajar. Ingat betul-betul, walaupun RM7 ditulis, kita semua membaca biasanya RM7 bilion. Okey, cikgu perbetulkan sekarang. Lain kali jangan buat kesalahan yang sama. Iaitu apabila RM diletakkan di awal angka, sebenarnya RM itu ialah simbol bagi duit negara kita, iaitu Malaysia. Kita akan baca 7 bilion ringgit. Kita bukan baca ringgit Malaysia 7 bilion. Okey? Faham? Okey, dan seterusnya yang keempat ialah unsur keterangan. Okey, dalam ayat pasif, unsur keterangan, masa, tempat, sebab, sebagainya kekal di tempat yang keempat, tidak berubah. Jadi, bagi merangsang ekonomi negara yang sedang menghadapi kemelut akibat COVID-19, mesti kekal di situ. Okey, boleh pelajar nak cuba? Siapa nak cuba? Beranikan diri. Okey, terima kasih. Lihat kepada jawapan yang diberikan oleh rakan anda. Wang sebanyak 7 bilion ringgit. Betul semua? Okey. Kata kerja, kata bantu ada, iaitu telah, memperuntukkan jadi diperuntukkan. Seterusnya diikuti oleh kerajaan dan seterusnya keterangan. Ada sebarang persoalan? Tiada. Okey, kalau tiada, anda memang fokus dan beri perhatian untuk memahami tajuk ini. Okey, tahniah kepada semua. Kita pergi kepada bahagian yang kedua. Sama sahaja, lebih kurang, cuma menukarkan bentuk ayat. Tadi aktif kepada pasif, sekarang pasif kepada aktif. Okey, kalau pelajar faham tentang prosesnya tadi dalam menukarkan ayat pasif kepada ayat aktif juga melalui proses yang sama. Cuma sekarang ini tukarkan kata kerja pasif tersebut kepada kata kerja aktif. Pindahkan kedudukan seperti yang telah dinyatakan sebelum ini. Okey, semua sekali bersedia cuba lihat ayat tersebut. Mana subjek? Mana predikat? Mana objek?
mana subjek, mana predikat, mana objek. Okey, kita beri peluang kepada pelajar untuk mencuba. Okey, terima kasih. Betul, tahniah. Anak kambing Pak Cik Musa, itu ialah subjek. Ada yang ingin pertikai? Betul semua? Okey, betul. Tahniah, anda memang betul. Kemudian, lihat kepada kata kerja dibaham, kata kerja pasif dan oleh harimau pelaku. Okey, bagaimana nak tukar? Ambil dulu objek harimau. Perkataan tadi dibaham, jadi ayat aktif, mesti kata kerja aktif bermula dengan membaham. Dan seterusnya, anak kambing Pak Cik Musa. Jelas pelajar? Okey, kalau jelas, kita pergi kepada seterusnya. Ayat yang kedua, halaman rumah akan kami sapu setiap petang. Okey, cuba perhatikan dulu. Ada berapa unsur dalam ayat ini? 3 atau 4? 3 atau 4? Berapa pelajar? 4. Bagus. Okey, beritahu yang pertama. Pada yang pertama, halaman rumah. Okey, yang kedua, akan sapu. Kenapa kami berada di tengah-tengah? Sebab kami ialah kata ganti diri yang pertama. Kami. Okey, sebab itulah kedudukannya berada di situ. Okey, dan setiap petang ialah keterangan para pelajar, keterangan masa. Jadi keterangan masa ini akan kekal berada di situ. Okey, cuba tukar. Kami, kata kerja aktif, akan menyapu. Apa yang akan disapu? Halaman rumah. Bila? Setiap petang. Jelas pelajar? Okey, kalau jelas, cikgu berkongsi hari ini latihan untuk dibuat di rumah. Okey? Ada 2 latihan yang cikgu kongsi. Setiap satu mengandungi 3 soalan. Latihan pertama ialah ayat aktif kepada ayat pasif. Ada persoalan? Okey, boleh buat semua kan? Pelajar-pelajar cikgu semua hebat. Cikgu tahu, memang semua hebat. Okey, dan latihan yang kedua, ayat pasif kepada ayat aktif. Okey, ambil masa. Ingat, cikgu selalu pesan pada semua, iaitu gunakan masa sebaik mungkin. Jangan ambil masa yang terlalu lama untuk menyiapkan tugasan ini yang hanya mengandungi 6 ayat sahaja. Okey, sebab masa itu, ya betul, masa itu emas. Okey, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, cikgu ingin berkongsi pesanan orang tua-tua.
Ingat orang tua-tua pernah mengatakan, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Bermaksud kalau kita hendak, semuanya boleh kita lakukan. Apa maksudnya? Kalau kita hendak, kita akan cari cara. Kalau kita tak mahu, kita akan cari alasan. Okey? Jadi, siapkan kerja yang cikgu bagi. Kalau ada sebarang persoalan, carilah cikgu di mana-mana. Cikgu sedia membantu. Yang penting, kita semua akan berjaya. Ingat semua bahawa sebenarnya apa yang kita pelajari hari ini bukanlah untuk menjawab satu-satu bahagian sahaja dalam kertas SPM, BM 1103 palang 1 dan palang 2. Okey, tetapi untuk digunakan dalam seluruh kehidupan agar kita membiasakan yang betul. Biasakan yang betul. Yang ini sebenarnya untuk membiasakan yang betul. Dan apabila kita membiasakan yang betul, faedahnya akan dapat pada kita semua. Peperiksaan SPM, anda semua akan berjaya. Okey, sekian saja dari cikgu. Terima kasih semua. Ada masa kita jumpa lagi.